Sebab dalam Indah tu dah ada nota lama. So kalau saya upload nota ni, dia akan jadi penting. Saya akan selalu baik nota yang repetitive. Dia hampir sama je dengan nota dalam Indah. Cuma saya dah restructure balik sahaja. Okay, so hari tu ada yang tanya berkaitan soalan nombor 2 ni. Okay. So, soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2, kita ada marks bersamaan dengan 50 tambah 10 DI tambah 5 HI. Okay, DI ni adalah dummy untuk jantina. 1 bagi lelaki, 0 bagi perempuan. HI ni adalah dummy bagi hostel. 1 kalaulah pelajar itu duduk di hostel, 0 jika dia tidak duduk di hostel. Okay, contoh dekat atas ni, kita saja ada 1 je dummy kan. Jadi dummy tu adalah bagi divorce friend. Ada kawan yang pernah bercerai ataupun tidak ada kawan yang pernah bercerai. Tapi contoh dekat bawah ni kita ada 2 dummy lah. Dua-dua bagi 2 perkara yang berbeza. So dalam econometrics kita boleh je masukkan multiple dummy tu, tak ada masalah lah. So RH ni adalah revision hours, dan ini adalah interaction lah. Dummy interact dengan formula ubah yang revision hours. Revision hours ni kita anggap dia sebagai quantitative punya variables lah. Dia continuous variables. Dia ada nilai yang berlanjutan akan 1, 2, 3 sampai 10 for example. Tapi kalau dia dummy, dia bukannya continuous, dia adalah qualitative variables. So first, dia minta calculate the differences in marks between a male student not staying in hostel and a female student staying in hostel if both revise. Ini saya dah tambah pun. Saya dah tambah soalan sedikit. Sebab hari tu last class saya dah tambah perkataan ni lah. Perkataan ni saya baru tambah yang bawah ni. Sebab apa saya tambah? Kalau lah saya tak tambah, dia akan ada sedikit confusion. Sebab dekat sini dia ada interact. So nilai dia akan keep on changing bagi each revision hour tu, dia akan berubah lah. So let's say sekarang saya cuba tunjuk cara pengiraan dia macam mana. Open board. Okay. So now calculate the differences in marks between a male student not staying in a hostel. Maksudnya male ni nilai dekat dummy dekat sini adalah 0. Sebab dia 1 untuk perempuan, 0 lelaki lah kan. Dan a female student not staying in hostel. Kalau dia tidak tinggal dekat hostel, nilai dummy hostel pun nilai dia 0 jugalah. So model dia yang asal adalah marks bersamaan dengan 50 plus 10D plus 5H plus 15RH plus 10D darabkan dengan RH dan tambah error betul lah. Okay. So kalau lah saya nak buat untuk yang the first one, male student not staying in the hostel. So ini adalah untuk male student not staying in hostel. Okay. So dia akan jadi marks bersamaan dengan 50 tambah so nilai D ni akan jadi 0 lah. Sebab lelaki nilai dummy dia adalah 0. H ni adalah dummy untuk hostel. Kalau dia tidak tinggal di hostel, nilai dia pun 0 juga lah. Okay. Plus 15 revision hours, and then plus 10 dummy adalah 0 darabkan dengan revision hours. Okay, error tu kita boleh abaikan. So yang tinggal adalah marks bersama 50. Ni dah jadi 0, jadi 0. 15 revision hours kat sini pun akan jadi 0. So akan yang tinggal adalah 50 plus 15 revision hours. Boleh ke? Okay. Now the second one adalah female student staying in hostel. So untuk buat female student staying in hostel, okay. Female student staying in hostel. Marks bersamaan dengan 50 plus 10. Nilai dummy bagi female adalah 1 tambah 5. Kalau dia stay dekat hostel, nilai dummy dia pun 1 juga lah. Dummy bagi hours
Dummy bagi hostel ni nilai dia bersamaan dengan 1 tambah 15 revision hours plus 10 nilai dummy D bersamaan dengan 1 bagi female darabkan dengan revision hours. So akan dapat marks bersama 50 tambah 10 tambah 5 akan dapat 65 tambah 15 revision hours tambah 10 darabkan 1 darab revision hours. So 1 darab RH adalah RH, darabkan 10 dapatlah 10 RH. 10 RH tambah 15 RH akan dapat 25 revision hours. Okay. So soalan maklumkan if both revise 2 hours, maksudnya sekiranya RH ini bersamaan dengan 2, RH yang ini pun bersamaan dengan 2. So apa yang kita buat, kita masukkan je nilai dia. Just masuk 50 tambah 15 bracket 2. Maksudnya kalaulah pelajar itu revise, dia berlakukan ulang kaji selama 2 jam, markah yang dia akan dapat adalah sekitar 50. 15 darab 2 adalah 30 tambah 50 dapat 80 kat sini. Tapi kat sini dia kelas sikit lah, waktu tu saya buat dia tak berapa cepat lah. Kita total saya dulu 65 tambah 25 darabkan dengan 2. Sebab 25 darab 2 dah 50, tambah 65 jadi 115 lah. Kita anggaplah markah penuh di 200 katakan. Ataupun markah penuh 150 lah kan. Okay. So 65 pula 65 tambah 50 105 kan. 60 betul lagi 115. Okay. So maksudnya okay, so sekarang ni berapakah, calculate the differences in marks. So berapakah perbezaan harga antara dua orang ini. So yang perempuan stay dekat hostel akan dapat 115 markah, yang lelaki tidak tinggal di hostel akan dapat 80 markah. So perbezaan markah adalah sebanyak 35. Okay. 115 tolakkan dengan 80 dapatlah 35. Okay. So menjawablah soalan yang pertama. Okay. Yang kedua, if the revision hours ini yang saya terangkan, kalaulah jam pengajian meningkat sejam, calculate the changes in marks for male students in hostel. So dia kata okay, dia nak dapatkan berapakah perubahan dalam markah bagi pelajar lelaki male student in hostel. Okay, pelajar lelaki kalau dia tinggal di hostel, first kita kena dapatkan dia punya fungsi dah. Fungsi mana, bagaimanakah bentuk fungsi pelajar lelaki yang tinggal di hostel. Okay, yang ini tadi mark, yang ini adalah fungsi pelajar lelaki yang tidak tinggal di hostel. 50 tambah 15 RH. Ini adalah satu fungsi lain, satu macam functional, satu form yang korang belajar dalam ekonomi matematik lah kan, functional forms. So untuk dapatkan male student in hostel ni, kita akan dapatkan let's say saya salin soalan, marks bersamaan dengan 50 tambah 10D tambah 5H tambah 15 RH tambah 10 didarabkan dengan RH tambah U. Okay, kalaulah pelajar lelaki, nilai dummy dia adalah bersamaan dengan kosong. Dan kalaulah dia stay dekat hostel, nilai dummy bagi hostel ini bersamaan dengan 1. So D kosong, RH 1 lah ya. So berdasarkan maklumat ini, kita dapat mark bersamaan dengan 50 tambah 10 darabkan kosong tambah 5 darab 1 tambah 15 RH dengan kosong darabkan RH. So total mark bersamaan dengan 50 plus 15 RH. 15 RH. Okay, so first kita dapatkan ini adalah fungsi bagi pelajar male student yang stay in hostel. Stay in hostel. Okay, first dapat fungsi dah. Okay, now untuk menjawab soalan, sekiranya jam pengajian meningkat sejam, berapakah changes, calculate the changes in marks bagi pelajar lelaki ni lah kan. Maksudnya dia minta coefficient for X. So ini adalah X kita lah. Ni adalah X. Okay, coefficient for X ni adalah nilai 15 ni. Maksudnya sekiranya RH naik 1 unit, markah akan naik sebanyak 15 unit. Ni sama dengan yang lepas yang kita belajar juga, dan bersama dengan subjek ekonomi baik juga lah.
Kalau y bersamaan dengan a plus bx, nilai b ni saya boleh interpret dia sebagai apabila x meningkat 1 unit, y akan meningkat sebanyak b unit. Itulah. So soalan kata RH meningkat 1 unit. So apabila RH meningkat 1 unit, marks akan meningkat sebanyak 15 unit. So when revision hours increases by 1 hour, marks akan naik sebanyak 50 marks lah, 50 marks. Okay, now hari tu ada juga yang message saya tanya, okay doktor, what will happen kalau lah revision hours ini meningkat sebanyak 2 jam katakan. So kita just ubah yang ini kepada 2, yang satu ni kita akan ubah kepada 2, yang ini kita just darabkan 2 sajalah. So 15 darab 2 dapat 30 markah. So apabila RH meningkat 2 jam, marks akan naik sebanyak 30 markah. Macam tu lah tu beza dia lah. Kita boleh adjust kat sini lah ya. Jangan rigid, jangan fixkan 1 unit. 1 itu adalah standard. Tapi apabila dia naik 2 kali ganda ke 3 kali ganda, nilai markah pun akan berganda juga lah, ikut gandaan yang sama. Bolehkah? So hari ni saya ada Kevin dengan saya hari ni. Okay, boleh Alright. Okay, kalau dah ni, in case ada yang tak faham nanti boleh maklum ke saya. Saya rasa better daripada korang maklum selepas kelas, better sewaktu kelas saya maklumkan supaya saya boleh revise balik lah. Okay. Now kita lihat kepada bab yang kedua. Bab yang kedua ni nanti saya akan bagi nota slide sebab saya tak siap habis edit lagi. Saya baru buat pagi tadi lepas sahur. Okay. Bab yang kedua. Okay, bab yang pertama tadi kita berkaitan dengan independent lah. Maksudnya dummy ni dia berada dekat sebelah X. Bab 2 ni adalah dependent dummy variables. Dummy ni berada dekat sebelah Y. Okay. So dalam bab ini eventually learning outcome dia adalah anda perlu tahu cara untuk estimate qualitative response regression model, dan bolehkah kita nak guna OLS procedure, faham apakah masalah dalam LPM ni adalah linear probability model dan apakah solution dia, faham perbezaan di antara linear probability model, logic dan probability model, faham interpretation, dan ada juga anda perlu tahu cara untuk melakukan marginal effect. So nanti saya akan tambah. So first nak lihat berkaitan dalam kelas ni, kita just sentuh linear probability model sahajalah sebab kelas kita sejam je. Hari ni sejam ni kan. Okay, so kita just sentuh linear probability model. Sekejaplah saya. Okay, kalau saya guna slide dah dulu lah. Okay, let's say when YI, katakan regression model dia adalah YI bersamaan dengan beta 1 tambah beta 2 XI tambah UI. So ini macam regression model yang kita gunakan dalam semester lepas, agak sama je lah. Model regresi yang sama lah. YI bersamaan beta 1 tambah beta 2 XI tambah UI. UI ni adalah error term. X ni pun boleh ubah X, Y ni pun boleh ubah Y. Katakan X adalah income. Income ni adalah pemboleh ubah yang bersifat continuous lah, yang bersifat kuantitatif. Okay. Dan Y equals to 1 if the person owns a house, dan 0 if the person does not own a house. Maksudnya apa? X ni adalah income, X ni kira pendapatan akan income, tapi dia kata Y ni adalah dummy, di mana dia bersamaan dengan 1 kalau dia memiliki rumah, kosong kalau tidak memiliki rumah. Tidak memiliki rumah, does not own a house lah. So inilah contoh kita basic dahulu lah kan. Maksudnya kalau sebelum ini dalam bab 1 dummy berada dekat sebelah X lah kan. Contoh dummy yang mempengaruhi Y. Sekarang X yang mempengaruhi dummy lah. X tu adalah income yang bersifat continuous, kuantitatif. Dia lah yang mempengaruhi pemboleh ubah yang kualitatif ni, yang bersifat categorical dummy variables ni. So because the dependent variables is binary, the regression model is called a linear probability model. Okay. So
So kenapa kita sebut sebagai probability, kebarangkalian? Katakan saya letak let's say y bersamaan dengan beta kosong tambah beta 1 x tambah u, iaitu I. Okay. I ini menandakan individu yang keberapa lah. Individu yang pertama I1, yang kedua I2 sebagai contoh lah kan. So I ini menandakan individu yang keberapa. Ni kita lihat recap balik ya. Individu yang ini ke I. The I dalam bahasa Inggeris biasanya kita tulis ITH lah. I individu itu lah. Individu yang ke I. Let's say lah, katakan saya ada data yang contoh seperti ini. Let's say ini adalah pemulubah Y. Y ni disebut Y ni adalah pemulubah dummy, di mana dia bersamaan 1 kalau dia ada rumah, kosong kalau dia tiada rumah. Dan ini adalah X. Katakan individu yang pertama, let's say saya ada individu 1, 2, 3 sampai yang ke 10 katakan. So individu yang pertama kita lihat, okey, individu pertama ni dia ada rumah, so nilai Y dia 1. Berapakah income dia? Let's say income dia 3,500. Tak ada rumah, income dia 2,000. Okey, berapa individu yang ketiga? Okey, individu yang ketiga ada rumah, income dia 2,800. Individu yang keempat ada rumah juga, income dia 2,500. Individu yang kelima tiada rumah. Okey, saya buat sampai 5 je lah ya. Individu yang kelima tiada rumah, income dia tiada rumah, kita letak je lah 2,900 kata kan. So sekarang ini Y kan, dia adalah pemulubah sama ada dia ada rumah ataupun tiada rumah lah, 1 ataupun kosong, 1 kosong, 1 kosong. Ini adalah satu keadaan di mana kita sebut dia sebagai macam kita toss a coin. Let's say saya ada satu coin, katakan saya ada coin lah kan, duit shilling. Bila saya toss, sometimes saya akan dapat head, sometimes saya akan dapat tail lah kan, dapat apa, bunga dengan kepala ni kan. So ini bermaksud adanya kebarangkalian. Faham tak? Dia ada chances. So dia eventually, walaupun pada asalnya kita bukannya merujuk kepada kebarangkalian. Probability ni kalau anda masih ingat yang korang belajar dekat zaman sekolah ke ataupun belajar dekat zaman Ecomath pun ada kan probability, random sampling lah kan, maksudnya permutations, combinations pun adalah probability juga lah kan. So dalam probability kita melihat kepada kebarangkalian a event happen. So kebarangkalian maksudnya kebarangkalian untuk dapat satu individu yang ada rumah dan ada individu yang tak ada rumah. Inilah kebarangkalian tau. Dia maksudnya sampel itu eventually akan menceritakan kebarangkalian. Walaupun dia sebenarnya kita bukannya buat random bukannya picking up sampel, tapi dia interpretation dia menunjukkan kepada kebarangkalian. Boleh jadi bila saya ambil one sample, eventually maybe saya akan dapat nilai dia ada rumah, maybe saya ambil one sample akan dapat nilai dia tiada rumah. Seperti dia lah. So dia menuju kepada kebarangkalian. Sebab itu dalam model yang mana dependent variable dia adalah binary. Binary ni maksudnya nilai dia 1 ataupun kosong. Maksudnya dummy lah kan. Kalaulah pemulubah dependent adalah dummy, model regresi ni kita kenali sebagai linear probability model. So we will know this model as linear probability model. Model ini kita akan kenali sebagai linear probability model. Okay. Now, the conditional expectation of yi given xi, EYI given xi bersamaan dengan beta 1 tambah beta 2 xi. Ya. Last mesti kita dah belajar juga lah kan. Okay. EYI ni maksudnya the expected value of y. Dalam bahasa mudah, average y lah. EYI given xi, the expected value of yi given xi, ataupun dalam you can also know it as average y given x. So the expected value of yi, so bersamaan dengan beta 1 plus beta 2 xi. Ini just
sama saja dengan model yang asal ini. So kita dah buang error term lah, sebab apabila kita nak lihat expected value dah tak ada lagi error term maralat, so dia tinggal beta 1 tambah beta 2 xi. So yi ini what is this? Testing. Tak tahu dengar. So, okay. Saya internet dekat office ni problematic ni, so sometimes dia disconnected. Sekiranya saya disconnected, tolong maklumkan lagi dalam chat message ke apa ke. EYI given XI pun bersamaan dengan beta 1 plus beta 2 XI. Okay. Disebabkan kita faham Y ni nilai dia kosong ataupun 1 dan eventually dia akan merujuk kepada probability, kita boleh write dia sebagai satu probability punya distribution seperti inilah. So di mana kalaulah if PI equals probability that YI equals to 1, that is the event occurs, and 1 minus PI probability that YI equals to 0, that is that the event does not occur. The variable YI has the following distribution. Kalau YI bersamaan dengan sigma, probability dia adalah 1 tolak P. Sekiranya YI bersamaan dengan 1, probability dia adalah P. Okay, yang ini dia sebenarnya dia dah saya rasa korang mungkin pernah belajar dalam Ecomat, pernah tak? Ada kan? Mana ni adalah distribution lah kan. Okay, kalau lah if YI bersamaan dengan 1, bermaksud perkara tersebut berlaku lah kan. So nilai probability dia adalah P lah. Sekiranya YI bersamaan dengan kosong, so perkara tersebut tidak berlaku, so nilai probability dia adalah 1 tolak P. Dia macam kita nak toss a coin. The coin just have 2 sides. Katakanlah bila saya toss ni, saya dapati probability saya dapat head, nilai dia adalah 0.6. Barangkali kan, bila saya toss a coin, saya dapat kepala ni, maksudnya saya adalah 0.6. So apakah probability baru saya dapat the opposite ni, yang dia punya tail ke, adalah bersamaan 1 tolak 0.6 lah, dapatlah 0.4. So jumlah probability bersamaan dengan 1. Jadi dekat bawah ni dia tulis 1 minus PI total probability is equals to 1 lah. Ataupun dia buat 1 minus PI plus PI still dapat 1 juga lah. So it's still the same thing. Tapi now just now kita ada buat satu contoh example calculation ni. Cuba kita buat dalam bentuk gambar rajah. Maksudnya saya try to tabulate lah. Basically saya start nilai 0, and then saya ada income dia yang 1000, income yang 2000, and then income yang 3000. Okay. And then ada until 4000 lah. 4000. Okay. Now bagi income, let's say bagi income 3500, nilai dia 1. So gambar rajah ada kosong dan 1. Bagi income 3500, nilai dia dekat sini lah, 1. Bagi income 2000, nilai dia kosong. Income 2000, nilai dia dekat sini. Bagi income 2800, nilai dia 1. So 2800 somewhere here. Dia just lebih kurang je, saya nak tunjuk satu keadaan je lah kejap. Bagi income 2500, nilai dia 1. 2500 pun nilai dia 1. Bagi 2900, nilai dia kosong. 2900 somewhere here, nilai dia kosong. Now what happened is, nilai taburan nilai titik observation ni, dia akan berada sama ada dekat garisan kosong ataupun pada garisan 1 ni lah. Dia bukan seperti masa-masa kita belajar dalam semester lepas kan, kita akan ada satu garisan yang, for example lah kan, kita akan ada nilai dia something like this ke, ada trend lah. Di mana bila kita buat regression line tu, dia akan ada satu trend yang dia paling menghampiri the regression line. But
in this case, you buat macam mana garisan pun dia tak akan menghampiri. For example, let's say saya draw a regression line from here, dia akan jadi something yang like this. Maybe like this one adalah yang paling menghampiri all the observation. Eventually dia akan memberikan gambaran yang salah. This is why OLS is not suitable. Not suitable dalam case dummy dependent variables. So dalam nota itu, kebiasaannya kan, bila LPM memang orang menggunakan ordinary least square, OLS lah. Tetapi OLS ni ada several problems. Rajah ini menunjukkan masalah yang berlaku lah. Di mana bila kita terbitkan line, satu regression line tu dia akan jadi satu straight line je. Regression line kalaulah kita menggunakan normal distribution ataupun normal distribution, dia akan jadi satu straight line. So ini memberikan satu gambaran yang salah lah. Dan apakah kesalahan yang kedua kalau kita perasan? Kita tengok yang ni dulu. Must use, so apabila ada masalah, kita perlu menggunakan model alternatif untuk kita estimate dan interpret model sekiranya dia dummy. Itulah yang membawa kepada model alternatif ni, dan kita gunakan model logik ataupun probit lah. Okay, must use alternative model. Alternative model ini adalah logik ataupun probit. Just now saya inform kalaulah menggunakan OLS ada several problems, antaranya gambar rajah ni kan. So kalaulah nak lihat masalah lebih detail, next slide ni saya ada inform lah. Apakah problems of LPM? First, dia non-normality of UI. Taburan terma ralat itu dia jadi tidak normal. Taburan terma ralat, the distribution of error term is not normal. Terma ralat tidak normal. Tidak normal. Apa maksud normal distribution? Normal distribution, kalau kita buat satu bell shape tu, dia akan ada satu curve yang nice. So itu adalah normally distributed. Ataupun nilai dia akan hampir sama, dia quite nice lah. This one, bila kita buat dia punya bell shape, ada yang ni, silakan kita akan compare dengan observation dengan dia punya regression line. So ada yang nilai dia besar, dia kecil. Boleh jadi ada yang observation kat sini kan, dia kata nilai something too big, dan ada yang besar, kecil tu lah. So dia akan jadi memang not normally distributed lah kalau menggunakan OLS. Yang masalah yang kedua, heteroskedasticity of UI. Heteroskedasticity ni maksudnya apa? Maksudnya variance bagi UI, bukan. Apa maksud heteroskedasticity ni? Yang ada I. Maksudnya dia tidak constant. Tak malah, betul. Tidak malah ataupun bolehlah tidak malah. Atau tidak constant, tidak tetaplah nilai dia. Variance bagi UI tidak malah. Yang ketiga akan menyebabkan hypothesis testing pun salah lah. Invalid hypothesis testing ni bermaksud hypothesis testing, pengujian hipotesis salah. Yang keempat, non-fulfillment of condition Y expected of Y. Okay. Just now, bila kita buat expected nilai Y given X ni kan, kita tahu bahawa nilai Y ni dia boleh jadi sama ada dia kosong ataupun dia satu je lah. Berdasarkan fungsi tersebut, nilai dia hanya boleh kosong atau satu, tak boleh jadi nilai lain. Tetapi apabila kita buat OLS, silakan tadi masa saya tunjuk gambar rajah tu, nilai Y ini kan OLS ada satu regression line kan? Dia menunjukkan seolah-olah Y boleh berada kat sini, Y boleh berada kat sini, faham tak? Berarti Y is between here and here sahaja. Not only that, Y tak boleh jadi is between 0 dengan 1. Y tak boleh jadi more than 1 ni semua. It's not possible lah. So dia maksudnya dia silap kesalahan dia.
OLS akan memberikan you satu value bahawa Y boleh jadi, they say Y can be negative 1. So ni semua silap lah, negative 0.5 silap. If between 0 and 1, walaupun dia dapat 0. Let's say dia dapat kat sini 0.6 katakan, it is still okay. Walaupun nilai Y sepatutnya kosong ataupun 1, 0.6 we can interpret as probability, kebarangkalian. Okay, although the coins is between head and tail, between kosong dengan 1, tetapi apabila kita toss banyak kali, dia akan jadi chances, kebarangkalian. So dia kata menyebabkan non-fulfillment of condition, tidak memenuhi syarat Y, expected Y given X berada di antara nilai 0 hingga 1. Tidak memenuhi syarat lah ya. Expected Y given X berada di antara 0 hingga 1. Dan yang kelima, R square not suitable to measure goodness of fit. Okay, kalau anda masih ingat dalam econometric 1, kita kata R square ni adalah salah, kalaulah kita nak measure goodness of fit, maksudnya model ni baik ke tidak, kita akan menggunakan kaedah R square lah dalam econometric 1. Tetapi dalam kes linear probability model ini, apabila kita menggunakan OLS, apabila kita nak run, dia menyebabkan R square dah tak sesuai. Sebab R square ni dia menunjukkan adakah dia apa dia panggil, coefficient of determination dia based on minimize error, tetapi error dah tidak minimize, so eventually dia tidak bagus lah sebagai goodness of fit. Dalam buku yang saya pernah bagi buku lah kan, buku apa tu, buku Sangka Kumar dengan buku Gujarati tu. Dalam buku tu dia ada explanation yang lebih detail. Sekejap saya buka yang Sangka Kumar. Both pun ada explanation yang sama juga. Okay, explanation dalam buku ni lebih detail lah. So kalau lah anda nak penjelasan yang lebih detail, saya sarankan cuba go through buku. Kat sini. Okay, this is for linear probability model and then this is for the problem lah kan. Bagi setiap anda, dia akan explain secara lebih detail lah kenapa dia, apa masalah dia, heteroscedasticity, apa masalah dia, kemudian non-fulfillment ni apa isu dia, kemudian unsuitability of conventional R square, dan ni kira 5 masalah dia lah. Cuma saya faham sampai, tapi bagi saya buku ni bahas tak adalah terlalu tinggi, boleh cuba nak fahamkan. Cuma kalau anda rasa agak susah, fokus kepada 5 item ni pun dah mencukupi lah. Kebiasaannya dalam topik ini tidak diminta pun korang explain, just nyatakan sahajalah. So kalau anda dapat state all these 5 should be no problem lah. Okay, so disebabkan masalah 5 masalah LPM ini, kita cara untuk mengatasi masalah ini adalah kita tak gunakan OLS. Sebaliknya kita menggunakan kaedah logik ataupun probit lah. Itu yang dalam next class nanti saya akan explain logik dan probit. So di sini ada maklumat solution sini, a probability model that has 2 features. As X increases, probability of expected Y given equals to 1 increases but never steps outside the 0-1 interval. Maksudnya apa? Apabila X meningkat, okay. Now, kalaulah saya ada observation dekat sini, ada 3-4 observation, dan dekat sini pun ada 3-4 observation. Ini adalah bagi nilai kosong, ini bagi nilai 1. Okay. Apabila saya buat satu regression line, dia akan bagi satu garis seperti inilah. Katakan. Okay. Tetapi solution yang dia katakan adalah satu regression, satu line, a probability model, satu model probability di mana apabila X meningkat, probability ni pun meningkat tapi never steps outside of the 0-1 interval. Maksudnya dia cadangkan satu garisan yang seperti inilah. Sekejap ni.
Sini naik atas. Dah masuk macam ni. Dia macam satu garisan yang berbentuk S tau. Ni kalau ikut gambar lebih tepat ni lah rajah ni lah. Nampak tak garisan yang ini start dekat sini, dia turun bawah, pergi sini. Garisan ni kan, ini adalah more appropriate regression line. Garisan regresi yang lebih appropriate, yang bentuk macam S ni. Ini kita kenali sebagai CDF. Apa itu CDF? Cumulative Distribution Function. Okay, Cumulative Distribution Function. Dia bentuk dia macam S ni lah. So di mana nilai dia akan always berada di antara nilai kosong hingga 1. Dia tak akan ada lebih pun nilai yang bentuk S ni. Okay, sentiasa di antara kosong hingga 1. Dan yang kedua, the relationship between PI and XI is non-linear. Sebab kalau garisan straight ni, dia adalah garisan linear. A linear regression line. Kan? Dia straight, linear, dia tak ada power lah. Tapi apabila dia dah melengkung seperti ini, dia dah non-linear. One which approach 0 at slower and slower rates as SI gets small, and approach 1 at slower and slower rates as XI gets very large. Maksudnya dia semakin menghampiri 1 apabila nilai X semakin meningkat, dan dia semakin menghampiri kosong apabila nilai X semakin mengecil. Itulah di antara kosong hingga 1. Cuma kena faham, nilai X boleh jadi negatif, tak ada masalah. Cuma nilai Y je tak akan jadi negatif. Nilai X boleh jadi negatif kan? Maksudnya kalau saya nak sambung garisan ni, garisan dia, nilai dia boleh je nilai dia boleh, X boleh jadi negatif, tapi Y tu takkan ke bawah. Y akan berada di antara range kosong hingga 1. Macam itulah. Inilah kita, garisan hijau ni lah kita kenali sebagai CDF, Cumulative Distribution Function. So kalaulah OLS, kita menggunakan normal distribution lah. Normal distribution tu yang macam kalau ikut bell shape pun dia jadi normal distribution. Dan even kita anggap dia sebagai linear lah. Dia punya regression line adalah linear. Tetapi kalaulah menggunakan logit or probit, mereka memang menggunakan CDF ni lah, Cumulative Distribution Function. Disebabkan itu, barulah kita beralih kepada logit probit. So dalam logit dan probit memang menggunakan Cumulative Distribution Function. Cuma dalam slide ni saya tak habis buat lagi lah untuk logit probit. Nanti saya akan letak lagi lah. Okay. Ada apa-apa soalan tak? So kalau ikutkan dalam nota untuk bab 2 ni, 3 benda anda kena belajar. First, anda kena belajar berkaitan dengan LPM, Linear Probability Model. Second, anda kena belajar berkaitan dengan logit. 3 adalah probit. 3 item ini sahajalah. So untuk ketiga-tiga item ni, first anda kena tahu dia punya model. Untuk all three ni, anda perlu tahu bagaimanakah dia punya model. So untuk LPM, model ni kita boleh tulis seperti yang tadi lah, yang saya buat yang asal. Anda boleh tulis yang seperti ini, YI bersamaan beta 1 plus beta 2 XI tambah UI. Ataupun anda boleh tulis yang tempat YI ni boleh gantikan dengan PI. PI bersamaan dengan beta 1 plus beta 2 XI. It's still possible lah kita gantikan dengan probability. Tetapi okay, after model anda perlu tahu dia punya interpretation. Kemudian okay, untuk LPM ni anda perlu tahu apakah dia punya issues. Kemudian apa lagi, dia punya marginal effects. Topik LPM logic probit, maksudnya topik yang nombor 2 ni kan, topik bab 2 akan masuk dalam midterm, dalam final pun ada soalan pengiraan. Midterm ada soalan pengiraan, final pun ada soalan pengiraan. So topik ni agak penting lah ya, berbanding bab 1 lah, jadi penting. Tak apa, nanti ada apa pertanyaan tak? Chat. Khamis ni cuti apa Khamis ni cuti kan? Khamis ni cuti apa? Sekejap
That's a good question. Tapi kita kelas online kan, boleh juga buat kelas tak? Boleh buat kelas ke? Nuzul, nak buat kelas Dr. Nuzul. Nak buat kelas, maksudnya saya buat kelas lah. Okay, so saya buat kelas It's okay, sebab apa? Okay, kita proceed kelas pada hari Khamis. Nanti masa bulan 4, nanti lepas raya, bulan 4 lepas raya, bulan 4 kan? Okay, 21 dan 22 ni 22, 23 saya tak ada kan? Nanti saya akan ada yang saya tak buat kelas kat bulan 4 ni, sebab saya ada kerja lain. So saya kira anggap ni sebagai kelas ganti lah. Okay, so boleh je kot kelas online kan. Okay, aplikasi staff kalau ikutkan nuzul Al-Quran rasanya betul lah tu. Kamis hari nuzul Al-Quran negeri. Okay, so sebabkan online kita buat je lah kita anggap dia kelas ganti lah untuk mana-mana yang saya akan dapat kelas tu. Okay, kalau tak ada pertanyaan, saya rasa ni je. Kita nak masuk sedikit lah baca profit. Kita buat satu example lah latihan. Saya dalam e-learn, sekejap saya buka e-learn. Okay, dalam e-learn, dalam econometric punya ni kan, rubric. Dah tunjuk dah. Ada garis panduan tugasan kumpulan ni. Nasi Dr. Nizam dah tukar kot. Nizam dah tukar. Dia berarti 4 orang je. Di mana satu kumpulan diwajibkan menyediakan satu perusahaan. Okay, guys, okay. Untuk econometric 2, saya econometric 1 saya berikan kebebasan kepada anda untuk memilih ahli kumpulan lah kan. Tetapi saya dapati banyak macam terlalu berpuak-puak lah. So disebabkan isu-isu seperti itu, untuk econometric 2 saya akan tentukan siapakah ahli kumpulan. Dan tak silap saya, even dalam komen penilaian pensyarah pun ada juga pelajar yang komen bahawa dia minta pensyarah untuk tentukan kerana susah mendapat ahli kumpulan ke apa tak, minta pensyarah tentukan. So disebabkan itu, econometric 2 kumpulan saya akan tentukanlah siapakah ahli-ahli tu. By today atau esok saya akan bagilah senarai nama ahli kumpulan anda tu. So secara umumnya econometric 2 assignment dia hampir sama dengan econometric 1. Cuma perbezaan dia adalah bagi pelajar dalam kelas saya akan bagi artikel, setiap seorang pilih satu artikel. Sebab bila korang pilih artikel, sama ada artikel korang pilih tu merapu sangat ataupun kualiti tak ada lah. So disebabkan itu saya akan bagi artikel. Saya akan bagi a set of, let's say I give a set of 15 articles. You need to choose one dan make sure tidak overlap dengan kumpulan lain. Macam tu lah. Nanti saya akan bagi dalam e-learn. So dari eventually saya akan bagi dalam e-learn ke dalam e-learn ke eventually pilih dan maklumkan nama ahli kumpulan. Tak apa, boleh start ni, boleh je korang start lepas cuti exam, korang start buat pun sempat siapkan ni. Apa lagi ya 4 orang, tak apalah yang berkaitan dengan ahli wajib lelaki ke ni semua tak payah, boleh abaikan sebab saya akan pilih ahli lah. Tajuk ni pun tak apa, saya akan make sure paper yang saya pilih ni berkaitan dengan apa yang topik korang belajar. Dan ni semua kena buat lah. Format ni nanti saya akan ubah sikit. Okay lah. Okay, ada soalan tak? Kelas pukul berapa? Kelas hari Khamis ikut waktu kelas lah kan? Okay, korang nak ubah waktu, saya boleh je korang nak ubah waktu pun. Kalau hari Khamis korang tak ada kelas subjek lain, dan kita boleh je start pukul 10 pun tak apa, 10 to 12.
kalau korang free apa, tak ada subjek lain lah. Kalau ada subjek lain, then subjek-subjeknya ada ke? Kalau saya tak ada. Oh, kami korang free ke? Oh ya? Sebab ada yang Elektrik. subjek lain ada mungkin lah. Sebab seni kita semua tak sama subjek lah. Oh ya, macam elektrik berbeza. Nanti kalau korang, kalau lah in case nak ubah pada pukul 10, boleh maklumkan ke dalam grup lah. Sebab saya ikut je lah, kalau rasa kalau semua free pukul 10, kita boleh je ubah pukul 10 ke, nak ubah petang ke. QR code tadi lah. Okay, ni adalah QR code untuk kelas pada hari ini lah. By the way, kelas saya ada buat kelas fizikal untuk tahun 3. So kalau lah tahun 2 dia nak buat kelas fizikal, kalau cukup 5-6 orang tu boleh lah kita nak buat, nak apa, gunakan kelas bilik kuliah lah. Okay, kalau seorang orang boleh datang ke office saya je. Kalau tak ada apa-apa, sampai